Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ini kita masih lagi membicarakan tentang faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedahnya, seseorang hamba apabila dia mengingati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingatinya, yakni mengingati Allah taala ketika senang. Ketika dia senang, nescaya dia akan mengingatinya ketika susah. Kalaulah seseorang itu dapat mengingati Allah Ta'ala ketika dia senang, maka ketika susah pun dia akan sentiasa ingat. Kerana manusia ni kadang-kadang ketika dia susah memang dia ingat Allah. Ketika dia dalam keadaan tersepit, dalam keadaan kesusahan, maka dia sentiasa ingat kepada Allah. Ini adat dia, biasanya begitu. Tetapi sedikit manusia yang apabila dia senang, lalu dia ingat juga kepada Allah. Maka kadang-kadang ketika senang ini payah nak ingat Allah. Maka orang yang ketika senang dia ingat Allah, dan sudah pasti dia ingat Allah ketika dia susah, maka dia adalah orang yang sentiasa berzikir kepada Allah. Ada orang yang tidak berzikir, hatinya cepat lupa kepada Allah. Apatah lagi apabila Allah Ta'ala memberi nikmat kepadanya. Lalu dikatakan ada asa yang berbunyi. Asa ini catatan para sahabat yang berbunyi, sesungguhnya hamba yang taat melakukan amal ibadat, yang berzikir kepada Allah Ta'ala, apabila dia ditimpa kesusahan ataupun dia meminta daripada Allah Ta'ala sesuatu hajat, maka berkata malaikat, Ya Rabb, ini suara yang dikenali daripada hamba yang baik. Inilah suara yang dikenali. Dan ini adalah hamba-Mu yang baik, yakni ketika sentiasa mengingati Kamu dalam melakukan ketaatan, dalam keadaan dia itu berzikir kepada Allah. Ketika melakukan amal ibadat, dia ingat Allah. Ada orang juga yang melakukan amal ibadat tetapi tidak ingat Allah. Dalam ibadat pun masih lupa kepada Allah. Seorang yang membaca Al-Quran, lidahnya menyebut ayat-ayat Allah, tetapi hatinya lalai kepada Allah. Maka demikianlah juga dengan ibadat lain. Seorang yang sembahyang tetapi hati lalai kepada Allah. Seorang yang duduk di dalam majlis ilmu tetapi lalai kepada Allah Ta'ala. Maka manusia itu lalai kepada Allah Ta'ala dalam melakukan ibadat kepada Allah. Lalu dikatakan ada seorang hamba yang soleh, yang melakukan ketaatan yang baik dalam keadaan dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Dia daripada hamba-Mu yang baik. Sedangkan orang yang lalai lagi berpaling daripada Allah. Dan orang yang lalai ini dia berpaling, tidak berzikir, tidak beribadat kepada Allah Ta'ala. Apabila dia berdoa dan dia meminta daripada Allah, maka malaikat berkata, Wahai Rabb, ini suara yang tidak dikenali daripada hamba yang jahat. Maknanya orang ini ketika dia buat baik, dia ingat Allah. Lalulah bila dia buat jahat, saya dia akan ingat juga kepada Allah, ataupun dia buat kesalahan, kerana kesan daripada dia berzikir kepada Allah. Hatta orang yang buat jahat, orang yang buat dosa, orang yang buat maksiat, kalau dia berzikir kepada Allah Ta'ala, walaupun dia punya kehidupan dia, dirinya bergelumang dengan dosa, tapi dia orang yang berzikir kepada Allah, maka Allah Ta'ala pun memandang kepada dia. Seolah-olah dia ni orang baik juga, walaupun yang berdoa itu orang yang jahat. Tetapi dia orang yang berzikir kepada Allah, dia orang yang ingat Allah, dengan arti kata duduk dalam majlis ilmu ataupun duduk dalam majlis zikir. Jadi bila sebab dia berzikir, lalulah apabila dia berdoa kepada Allah, maka malaikat sebut dia ni orang jahat, dia ni orang baik, dia ni orang jahat. Tetapi baik dia baik ke, dia jahat ke, kalau dia berzikir kepada Allah, Allah Ta'ala akan memakbulkan doa ni. Walaupun orang itu orang ahli maksiat,
Tapi dengan sebab dia berzikir, Allah Ta'ala beritahu hak maksiat itu aku ampun dia, dengan sebab dia berzikir kepada Allah. Maka ini kelebihan orang yang berzikir kepada Allah, sehingga kan orang ahli maksiat pun diampunkan dosa, dengan sabit, dengan sebab dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dikatakan juga orang yang sentiasa berzikir ini, berzikir adalah jalan penyelamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta orang yang melakukan maksiat ataupun lalai kepada Allah, ataupun kurang beribadat kepada Allah Ta'ala, maka dia ini layak masuk di dalam neraka Allah. Tetapi oleh kerana dia ni orang yang berzikir, tetapi ibadatnya kurang. Orang yang banyak ibadat, kalau dia banyak ibadat, dia tidak berzikir, dia mudah tercampak dalam api neraka, kerana ibadat dia dalam keadaan lalai. Tetapi orang yang kurang beribadat tapi hati dia berzikir, lebih cepat selamat daripada azab api neraka. Maknanya ada dua kumpulan. Satu kumpulan ataupun satu golongan yang dia ini ibadat banyak tapi zikir tidak ada. Orang ini satu kumpulan lagi, ibadat kurang tapi zikir ada. Maka manakah dua golongan yang lebih selamat? Yang lebih selamat adalah orang yang kurang ibadat tapi zikir itu ada kepada Allah. Orang yang sentiasa ingat kepada Allah, orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang itu tidak berzikir, ibadatnya pun banyak jadi lalai kepada Allah. Tetapi orang yang berzikir, ibadatnya kurang, tapi ibadatnya kurang itu dalam keadaan ingat kepada Allah Ta'ala. Dengan syarat tidak meninggalkan perkara yang wajib, seperti sembahyang fardu tidak tinggal. Perkara-perkara yang wajib, ibadat-ibadat sunat dia sedikit saja, tapi dia berzikir, dia lebih cepat diselamatkan daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Maka zikir penyelamat daripada azab Allah. Sebagaimana berkata Muaz radhiyallahu anhu yang diriwayatkannya secara maufu', mengatakan bahawa dalam satu hadis, anin Nabi alaihi salatu wassalam, ma amila adamiyyun amalan anjalahu min azabillah azza wa jalla min zikrillah. Tiada beramal seseorang anak Adam akan sesuatu amalan, tidak ada satu amalan yang diamalkan oleh anak Adam yang lebih selamatkan dirinya, lebih menyelamatkan dirinya daripada azab Allah selain daripada zikrullah. Tidak ada amalan yang lebih cepat menyelamatkan dia daripada azab api neraka melainkan zikrullah. Orang yang semayang banyak belum tentu hari kadang-kadang mari ujub kepada Allah. Mari hati kotor. Tetapi zikir itulah amalan yang bersih hati dah. Zikir itu sendiri amalan yang bersih hati. Berbeza dengan ibadat-ibadat lain. Ibadat lain dibuat jadi comel dengan hati bersih. Tetapi bagaimana ibadat yang lain jadi comel, jadi molek, sedangkan hati tidak bersih? Sedangkan amalan zikir itu sendiri amalan yang membersihkan hati. Maka Nabi mengatakan bahawa amalan yang cepat menyelamatkan dia daripada azab api neraka adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Maknanya dengan amalan yang sentiasa ingat kepada Allah. Jadi yang dikehendaki zikrullah ni sebenarnya hatinya sentiasa ingat kepada Allah. Baik dia bangun tidur sampai tidur hati ingat kepada Allah. Dia buat apa-apa ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi hatinya sentiasa bergantung. Bagaimana seseorang yang selalu ingat, seorang ibu selalu ingat kepada anak dia, bangun pagi ingat anak dia. Seorang suami yang sentiasa ingat isterinya, isteri ingat suami dia. Anak ingat kepada ibu bapanya, ibu bapa ingat pada anak. Maka kadang hati sentiasa ingat saja. Maka itu gambaran. Maknanya hati yang sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala ini menyelamatkan dia daripada azab api neraka. Jadi macam mana nak hati ingat ni? Zikrullah ni mana ingat Allah? Maka nak ingatkan dengan lidah dulu. La ilaha illallah dengan lidah. Bila sentiasa menyebut nama Allah, lalu tersemat dalam hati. Lalulah hati ini sentiasa ingat kepada Allah. Bahkan orang yang hati sudah hidup, sudah ingat kepada Allah, walau amal ibadat sedikit pun, tapi amal ibadat sedikit itu akan memberi kesan kepadanya. Tapi kalau orang tidak berzikrullah, tidak berzikir kepada Allah, amalan dia banyak pun tidak memberi kesan kepada hati. Sebab itu di antara sebab orang yang sudah banyak amal ibadat, baik sembahyang banyak, baik baca Quran. Kadang-kadang yang baca Quran setengahnya 1 tahun 3-4 kali khatam. Bahkan bulan Ramadan saja boleh khatam 3 kali. Maknanya membaca. Tapi apa kesan pada hati? Apa kesan kepada akhlak? Apa kesan pada ibadat? Tak ada apa-apa.
Sebab apa? Sebab hati itu lalai. Tapi kalau orang yang sudah berzikir, kadang-kadang dia membaca Al-Quran sedikit pun sudah memberi kesan kepada dia. Maka ini kelebihan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok orang-orang yang ahli ibadat, yang boleh istiqamah kepada Allah, biasanya mereka terdiri daripada ahli-ahli zikir, yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan juga zikir ini sebagai sebab turunnya ketenangan. Bila kita berzikir, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya ketahuilah berzikir kepada Allah menyebabkan hati tenang. Sebab kita akan dekat dengan Allah. Kalau kita susah, tiba-tiba ada orang yang membantu kita duduk di samping kita, bagaimana perasaan kita? Kita susah. Kalau orang fakir, tiba-tiba yang membantunya, yang dekat dengannya adalah orang kaya, hati dia senang. Kalau kita ini jahil, tiba-tiba yang dekat dengan kita orang alim, senang kita, susah tanya dia. Maknanya, kalau kita orang yang penakut, tiba-tiba yang duduk bersama kita orang yang gagah, macam mana perasaan kita? Rasa lega belaka, senang saja. Maka demikianlah orang yang berzikir, dia akan merasakan bahawa dia dekat dengan Allah. Jadi bila dia dekat dengan Allah, dia susah apa? Apa yang orang susah hari ini? Hati tidak tenang, harta benda tidak ada. Dia berzikir, dia merasa dekat dengan Tuhan yang Maha Kaya. Maka berzikir menyebabkan hati menjadi tenang. Sebab tu kalau tidak berzikir, orang itu hidup dalam keadaan gelisah. Orang yang berzikir bukan tidak ditimpa masalah. Masalah ada, tetapi bila kita tengok, dia ada masalah, tapi macam tidak ada masalah. Apakah yang menyebabkan dia boleh sabar? Apakah yang menyebabkan dia boleh tenang? Apakah yang menyebabkan dia boleh dalam keadaan tidak keluh kesah? Jawapan dia kerana berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan dia. Lalu orang yang berzikir didatangkan ketenangan di dalam hati dan dicampakkan ataupun datangnya rahmat, rahmat di dalam dirinya, dalam kehidupannya, dan dia akan diselubungi oleh para malaikat. Para malaikat akan bersama dengannya, orang yang sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita maklum, yang telah dikhabarkan oleh baginda Rasulullah SAW, menunjukkan kepada kita bahawa orang yang sentiasa berzikir ini akan didatangi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila mereka itu berzikir kepada Allah. Dan apabila seseorang itu sudah menyibukkan diri dengan berzikir, duduk berzikir, berzikir, maka dengan sebab dia berzikir tadi, menjadikan lidah dia tidak mempunyai masa untuk mengumpat, tidak mempunyai masa untuk mencela, tidak mempunyai masa untuk berdusta, tidak mempunyai masa untuk bercakap perkara yang keji batil, tidak mempunyai masa untuk memfitnah orang, tidak mempunyai masa untuk bercakap sia-sia, kerana dia sudah asyik dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang berzikir ini akan keluar daripada lidahnya perkara baik-baik apabila dia berzikir, kerana zikir ini memberi cahaya kepada hati, membersihkan hati dengan cara berzikir. Lalu bila dia berzikir, dia tidak akan rasa ingin bercakap perkara yang sia-sia. Kalau orang yang berzikir ini, kalau kita duduk, dia ini ahli zikir, kita akan rasa yang pertama, orang ini berzikir, orang ini bercakap, dia tak akan cakap yang sia-sia. Kalau kita duduk dengan dia, dia akan cakap perkara yang baik-baik, maknanya. Dan yang kedua, bila dia bercakap akan memberi kesan kepada kita, kerana dia ini orang yang berzikir kepada Allah. Kerana zikir itu datangkan cahaya di dalam hatinya. Maka apabila orang itu berzikir, dia bercakap akan memberi kesan. Tak sama orang yang ahli zikir bercakap dengan orang yang ahli lalai bercakap, tidak sama. Kadang-kadang orang yang ahli zikir, perkataan yang sama. Ahli zikir berkata, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Tetapi ahli yang tidak berzikir, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kita mendengar orang yang pertama, orang yang ahli zikir tadi kata, bertakwalah kamu kepada Allah, akan memberi kesan dalam hati, akan rasa kesan. Kalau kita duduk dalam majlisnya pun kita merasa akan diselubungi kerohanian di dalam hati kita. Tetapi berbeza dengan orang yang hati lalai kepada Allah, tidak berzikir, walaupun perkataan yang sama, bertakwalah kamu kepada Allah, tapi orang tidak rasa apa-apa, tidak akan merasa kesan dia. Inilah kelebihan orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehinggalah zikir melahirkan perkataan yang baik-baik. Kalau kamu ingin menjadi orang yang sentiasa benar, sentiasalah berzikir kepada Allah. Maka zikir yang menyebut nama Allah akan berat menyebut perkara yang batil.
Dan zikir ini perkara yang ringan tapi payah nak buat. Nampak ringan saja, hanya perlu menggerakkan lidah sahaja. Satu perkara yang ringan tapi berat nak buat. Tapi apabila buat, maka berat nak kata perkara, atau menjadi berat mengatakan perkara yang batil, sia-sia dan sebagainya. Tapi bila orang berzikir, maka lidahnya akan terarah dengan berkata yang baik-baik. Maka seseorang hamba, dia kalau kita cakap seorang manusia, seorang hamba, pasti dia akan bercakap. Walau dia seorang pendiam pun dia akan bercakap. Tapi seandainya dia itu tidak berbicara dengan berzikir kepada Allah, tidak berbicara dengan mengajak manusia ingat kepada Allah, dan tidak berbicara dengan mengingati suruhan Allah Ta'ala, nescaya dia akan bercakap sama ada perkara yang haram ataupun sebahagiannya haram, sebahagiannya harus. Maknanya kalau dia tak ajak orang ingat pada Allah, dia tak ajak orang buat baik, dia tak ajak orang perkara-perkara dia tak ajak orang tak larang orang buat jahat, kenapa yang dia cakap? Boleh jadi dia cakap perkara yang haram, dan boleh jadi dia cakap perkara yang harus, ataupun boleh jadi dia cakap perkara yang haram daripada awal hingga akhir. Duduk dia setengah jam daripada awal hingga akhir fitnah saja, tak ada apa-apa. Fitnah, keji orang, buruk sangka orang. Maka percakapannya penuh dengan perkara haram. Ataupun perkara haram tak, perkara halal tak. Perkara halal ni kita cakap baru dunia, halal lagi. Kita beritahu rumah kita cat warna benda, kita khabar, cakap benda gitu. Cakap benda-benda tu je. Cakap bak ikan, cakap bak kereta, itu tak jatuh haram lagi. Tetapi lama-lama boleh jatuh haram. Tapi bila orang yang sudah berzikir, sebenarnya kalau kita sentiasa berzikir, bila kita cakap perkara sia-sia, hati mari selalu sakit. Hati rasa sedap, rasa tak sedap saja, rasa gelisah kadang-kadang. Dia akan jadi macam tu. Ini tanya orang ahli zikir. Saya pandai cakap, saya pun bukan ahli zikir juga. Maknanya, tapi kalau orang ahli zikir, begitulah perasaan dia. Kalau dia bercakap perkara yang sia-sia, dia rasa hati tak tenang. Kenapa? Kerana selama ini dia sudah tenang dengan zikir. Maknanya bila zikir membawa tenang, bila tidak berzikir membawa gelisah. Maka dalam keadaan macam tu dia pun bercakap perkara yang baik, kesan daripada dia berzikir. Maka musyahadah serta percubaan pengalaman merupakan saksi terhadap perkara tersebut. Bila orang berzikir, dia akan dapat musyahadah. Apa makna musyahadah? Dia merasa seolah-olah memandang Allah. Jadi dia merasakan bahawa seolah-olah Allah Ta'ala duduk depan dia. Bagaimana orang yang sentiasa merasa Allah Ta'ala di hadapannya? Nak cakap perkara sia-sia, tidak, Allah Ta'ala duduk depan dia. Dia merasa begitu. Dia merasa begitu. Sebagaimana orang yang buat salah, perampok, pencuri, pembunuh, kalau dia berjalan, dia rasa macam boleh ada duk kejar dia sama. Ada tak ada pun. Dia cerita tak ada, tapi oleh kerana kesalahan dia, kejahatan dia. Sebagai contoh pembunuh lah contoh. Maknanya kalau dia membunuh orang, dia tak tidur malam. Kecuali orang khalif tu, bunuh orang, bakar orang, khalif tu. Tapi kalau dia tak pernah buat, tiba-tiba dia buat perkara jahat, jadi dia rasa susah hati. Bila susah hati, dia pergi mana-mana macam orang ita dia, orang tengok dia, dan dia merasa macam kalau dia takut dia polis, dia rasa macam polis duduk depan dia je. Saya tengok, dia rasa gitu saja. Sebab apa? Sebab kejahatan yang dia buat. Jadi bila dalam keadaan rasa takut, jadi seolah-olah dia nampak tak ada. Jadi dia sudah musyahadah pada orang yang dia takut. Ibaratnya gitu. Tapi bila dia berzikir, dia musyahadah pada Allah. Dia merasakan, dia melihat Allah. Allah Ta'ala ada di mana-mana. Allah Ta'ala tidak bertempat dari segi tauhidnya, tapi bermakna di mana-mana dia berada, dia merasa di Allah Ta'ala bersamanya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Hari ini kenapa kita boleh buat maksiat? Orang ini tidak dikatakan baik kalau dia hanya buat baik di hadapan orang. Pakai jubah, pakai serban, semua buat comel-comel sikit, cakap tawaduk saja. Orang kata warak sungguh orang ni. Orang tanya 2, 3, 4 patah, dia jawab sepatah je. Lepas pada semayang pegang sampai gitu, tunduk saja, dah angguk kepala ligat kepala. Kalau dia berzikir, mana orang puji dia, orang memang duduk. Lepas tu bila semayang beraluh je, sampai ketok-ketok tangan baca doa.
Maknanya, maka itu tidak boleh lagi kita kata dia baik, ataupun Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala belum lagi dikira baik kalau ketika tidak ada orang dia boleh buat perkara mungkar. Kalau dalam tidak ada orang dia boleh buat perkara mungkar. Maka orang yang baik ini dengan arti kata orang yang sentiasa musyahadah pada Allah, yakni dia sentiasa merasakan bahawa dia melihat Allah. Jadi kalau dia merasakan dia melihat Allah, kalau dia di hadapan ramai begitu, di belakang pun begitu juga. Kalau di belakang orang tidak ada orang pun begitu juga. Begitulah ibadatnya, dengan zikir dia, dengan sembahyang dia yang penuh tertib tu ni. Tapi kalau dia tidak musyahadah depan orang, Allahu Akbar, memang bersungguh-sungguh baca, tetapi bila tak ada orang, Allah kejap je siap. Tidak ada musyahadah. Maka nak macam mana biar kita rasa ni, biar kita sentiasa bersama Allah, sehingga kan ketika kita duduk seorang diri pun rasa Allah Ta'ala dekat dengan kita, rasa kita seolah-olah dapat melihat Allah. Maka itu dapatnya melalui zikir kepada Allah. Musyahadah ni dia panggil ihsan. Maka dikatakan sesiapa yang membiasakan lidahnya berzikir. Betul, bukan senang kita nak biasakan lidah kita. Kalau kita nak biasakan lidah kita, demo kena bawa tasbih sama di mana saja. Walaupun memang bawa perhiasan tak apa, demo pegang je tak ada kacau. Tapi lama-lama memang pegang bawa tasbih masih nak pegang. Maka demo bercuba. Oleh kerana kita ini orang yang tak boleh berzikir ni bukan kerana lidah kita keras. Tak, lidah boleh sebut belaka, ringan je lidah. Cakap daripada pagi petang tidak ada masalah. Tapi kita nak sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kan payah tu. Masa sebut gini mudahlah. Okey, cuba buat 100 kali. Pergi sebelah, duduk diam mata, kejam mata 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, cukup 30 tidur. 30 tidur. Yang jadi berat ini hati kita. Hati kita berat. Dengan hijab, dengan kotoran-kotoran dosa. Jadi dia kata kena biasakan. Jadi bila kita nak biasakan dia macam mana? Kita mulakan dulu. Sebab tu ada orang kata bila kita bagi boleh bawa zikir 100 kali mari. 100 je. 100 je. Masa kita main zikir orang 1000 sehari. Dah, kita bukan tak boleh kita nak kabur 1000 sehari pun, 20,000 sehari pun, tapi kita kena biasakan. Mungkin bagi diri dia boleh 1000 je dah biasa, tapi kita beri umur orang lain. Kalau orang tak biasa berzikir, kita beri hari ni, okey, mau nak start zikir, okey, baik, kalau nak start zikir kita bagi baik zikir 1000 sehari. Hari tu je zikir, esok malah masa berat nak berzikir. Maka nak biasakan, mulakan dengan sedikit-sedikit. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qala, dalam satu hadis. Satu amalan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang sedikit, amalan yang berterusan walaupun sedikit. Ini Allah Ta'ala kasih. Jadi kita sedikit dulu, bawa dulu 50, bawa 100 dulu. Kalau amal rati hadat 50 je. La ilaha illallah. Bawa 100 dulu sehari. Sehari tu 100 saja. Jangan sibuk tanya nak pagi petang pagi 100 tak. Buat 100 dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, cukup 100. Sama ada hari ni boleh pagi, esok boleh petang, malam lusa boleh malam, lepas tu esok pagi balik petang. Asalnya tak buat lagi pagi tadi. Buat petang pula lepas asar. Lepas asar tak ingat, lepas kuliah maghrib pula. Habis kuliah maghrib, lepas isyak tak ingat, nak tidur baru teringat. Buat 100. Begitu biar istiqamah dulu sikit-sikit biasa. Sudah rasa biasa sedikit, lepas tu buat lagi. Buat lagi, tambah lagi daripada 100 pergi 200 sikit melalui tarbiyah daripada guru akan beritahu dan sebagainya. Lalulah setelah membiasakan berzikir kepada Allah, lalu dia pun rasa biasa. Dia nak beritahu ni, kalau kita ni orang macam kita lah, yang payah nak berzikir. Saya ni payah kan berzikir, bukan jenis orang mudah zikir juga. Payah berzikir. Nak kekalkan zikir payah. Tapi kita bercakap dengan tanya tentang pengalaman orang, bukan pengalaman kita, pengalaman orang. Orang yang sudah berzikir. Saya bercakap dengan seorang sahabat saya, dia tarikat Naqsabandi. Dia merupakan khalifah.
Orang yang berzikir kepada Allah ni, dia berzikir memang pekat awal dia payah juga. Kemudian bila kita nak ambil zikir, mesti kita kena ambil bai'ah dengan guru. Jangan ambil buku saja zikir. Tengok buku zikir, tengok buku zikir, tengok buku dan kelebihan zikir tak. Ambil bai'ah dengan guru. Lepas tu dia pun berzikir. Bila berzikir, bila kita mengambil bai'ah dengan guru tadi, kita berzikir, kalau ada rasa panas ke, rasa sakit ke, rasa darat tubuh, kena beritahu dia kesan zikir, kesan zikir. Bila sudah berzikir, akhir sekali rasa ringan lidah. Oh, zikir. Rasa sedap zikir. Bila sudah ringan lidah untuk nak 1000 tu, oh, kejap je rasa. Orang yang dah biasa, kita 1000, pas tengok jam. Maknanya pas tengok kira. Tapi bila orang dah biasa tu, dia berzikir sekejap je 1000. Akhir kali jadi laju. Akhir kali jadi asyik sekejap saja. 1000, 2000 dah biasa. Lama-lama dia pegang zikir tu, hati dia ingat. Hati yang berzikir. Sehingga akan terdengar dia seolah-olah bunyi la ilaha illallah, la illallah dalam hati dengar. Sehingga kan pada satu peringkat dia tak berzikir langsung lah lidah. Zikir, dia tak berzikir, dia akan mari zikir sendiri. Ada seorang tu dia kata, kita pegang tasbih je ustaz, baru nak pegang tasbih nak buat zikir. Pegang tasbih, marilah dalam hati la ilaha illallah. Kita baru gerak satu butir anak tasbih, dalam hati dah 10. Dia mari sendiri sebenarnya. Sehingga kan disebut dalam kitab Hikam, dia kata ada, tak sampai lagi, tapi dia cerita yang kita baca tu, dia kata tidak tertahan nafas kita berzikir. Nafas kalau kita tahan sakit dia, sakit kalau kita tahan. Maka orang berzikir, kalau dia tak berzikir sakit. Masa tu dia sudah zikir. Kalau orang yang sudah macam ini akan terlahirlah hati yang cukup bersih, akhlak yang cukup baik, nafsu yang mutmainnah, nafsu yang begitu tenang. Ini kesan bagi orang yang berzikir, tapi dengan syarat bermula daripada membiasakan zikir. Maka sesiapa yang membiasakan lidahnya berzikir, mengingati Allah Ta'ala, nascaya lidahnya terpelihara daripada perkara batil dan perkara lara. Perkara lara ni perkara yang melalaikan. Apabila seorang itu berzikir, dia sudah biasa berzikir, dia tak akan cakap perkara yang sia-sia. Orang yang ahli zikir ni, kalau kita berkawan dengan orang ahli zikir, dia tak cakap perkara sia-sia, tak cakap. Kalau orang cakap pun dia diam saja, dia tak mau dengar. Bukan, hanya maknanya dia diam, itu dia dengar saja, tapi hati dia dah berzikir. Kalau orang tu cakap, jumpa dia, sama ada dia cakap bab dakwah, sama cakap bab ilmu, ataupun cakap bab hati, maknanya, ataupun cakap bab ibadat-ibadat yang dilakukan, dia cakap bab itu saja, maknanya. Jadi ini gambaran orang yang ahli zikir kepada Allah. Dah dia tak bercakap ke sia-sia, tak cakap. Kalau orang itu, sebagai contoh, kita tak biasa bercakap perkara menjarut, perkara lucah dan sebagainya, nak cakap tak tergambar, tak terkeluar. Betul tak? Maknanya tak terkeluar. Dia terpelihara sebab tak biasa cakap begitu. Jadi nak cakap tu rasa tak terkeluar. Sebab apa? Sebab tidak membiasakan. Biasa cakap yang molek-molek. Kalau ada perkara tu kita ubah benda-benda lain, sebab apa? Sebab lidah kita tak terbiasa cakap benda tu. Tapi bila lidah kita sudah biasa dengan berzikir pada Allah, tak tercakap benda sia-sia. Tak tercakap. Maknanya dengar orang cakap, orang tanya kita begini-begini, cakap bab apa, bab begini, tapi tak terasa nak cakap. Kerana hati sudah ingat. Hati sudah asyik dengan Allah, maka maknanya orang yang berzikir ini, Allah Ta'ala akan pelihara lidahnya daripada perkara batil dan perkara lara. Dia tidak akan bercakap. Maka sesiapa yang lidahnya kering daripada berzikir, lidah kering berzikir, ini yang jadi kita yang alami ini, lidah kita kering berzikir. Maka sesiapa yang lidahnya kering dia berzikir, dan kering daripada berzikir, lidahnya akan basah dengan perkara kebatilan. Benda yang lara, benda yang sia-sia, itulah lidah dia basah. Lidah dia basah dengan perkara yang sia-sia, lidah dia basah dengan perkara yang melalaikan dia. Tapi kalau orang yang berzikir, lidah dia dibasahi dengan perkara yang baik-baik, perkara yang membawa kepada pahala. Tapi orang yang tidak berzikir, maka lidah dia basah dengan perkara yang batil, perkara yang lara. Inilah dia. Maka dia kata di sini,
basah dengan kebatilan, basah dengan lara dan juga kekejian, maka tiada daya dan kekuatan untuk selamat daripada perkara tersebut melainkan dengan Allah, dengan pertolongan Allah, mendekatkan diri dengan Allah, menghidupkan hati dengan Allah, dengan berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi begitu masalah. Kalau kita ada masalah sesuatu perkara yang menyebabkan hati kita tidak tenang, hati kita rasa runsing, ataupun kita rasa maknanya hati kita ni rasa tak sedap, ataupun ada berasa nak cakap perkara-perkara hak tak molek. Bila hati nak marah, mulalah kita mari macam-macam buruk sangka, rasa nak kata, aku kalau jumpa orang yang nak kata macam-macam. Jadi hati pun tidak tenang. Lalu kita berzikir ketika itu. Kita berzikir. Lalulah bila jumpa orang tadi pun tak kata benda-benda. Kadang terpelihara lidah kita. Bahkan kalau orang berzikir ni cakap yang baik-baik saja, perkara yang baik-baik saja. Inilah kesan orang yang berzikir. Kata-kata dia begitu hebat. Kata-katanya akan menembus di dalam hati-hati manusia. Sebab itu Luqmanul Hakim yang terkenal dengan nasihat dia. Orang datang rumah dia tiap-tiap hari. Sehingga kan nasihat Luqmanul Hakim dia tercatat di dalam Al-Quran. Nasihat dia biasa saja. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbi 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Walaqad wassayna Luqman. Tak kala Luqman itu wasiat kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dia wasiat kepada anak dia, wahai anakku, dirikanlah sembahyang. Macam kita pesan, sembahyang jangan tinggal. Wahai anakku, dirikanlah sembahyang. Suruhlah buat baik, larang buat jahat, sabar di atas musibah yang Allah Ta'ala timpa pada kamu. Tetapi kata-kata dia memberi kesan, sehingga kan orang pergi rumah dia ahli maksiat. Kalau dia tu suka minum arak, pergi jumpa dia, tolong nasihatkan saya. Lalu Luqman kata, janganlah kamu minum arak. Berhenti minum arak serta-merta. Mana boleh berhenti? Pasal kata macam tu je. Janganlah kamu minum arak, itu saja. Tapi boleh berhenti. Orang yang malas beribadah, hati yang sudah kering kepada Allah, lalu jumpa Luqmanul Hakim. Wahai Luqman, nasihatkan aku, ingatlah kamu kepada Allah, dirikanlah sembahyang. Balik terus sembahyang. Kita dengar ittaqullah tiap-tiap minggu. Ittaqullah. Jadi nak beritahu berbeza. Kalau orang itu ahli zikir, kata-kata dia akan meresap dalam hati. Kalau dia itu ahli zikir, maknanya kata-kata dia. Jadi sebab apa yang jadi macam tu? Lalu orang heran. Luqmanul Hakim, wahai Luqman, aku heran sungguh. Orang mari rumah-rumahmu tiap-tiap hari, orang minta nasihat. Nasihat yang kamu beri ni macam orang lain beri juga. Luqmanul Hakim wasiat pada anak dia, wahai anakku, dirikanlah sembahyang. Kita pun nasihat anak kita, sembahyang jangan tinggal. Abang nak pesan sembahyang jangan tinggal. Tu je. Sembahyang jangan tinggal. Tapi apa yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim itu memberi kesan. Hanya dengan memberi nasihat macam tu orang boleh berubah. Boleh berubah. Kenapa? Ini hati yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Kerana dia bercakap dengan hati yang berzikir kepada Allah. Berbeza dengan orang yang bercakap dalam keadaan hati yang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila hati lalai ni, tak ada lah kita. Kenapa orang cakap perkara sia-sia? Hati tak berzikir lah jawapan dia. Kalau masyarakat kita ini semua berzikir, insya-Allah dia akan tengoklah. Orang tak akan cakap perkara yang lain. Kita ajak masyarakat kita berzikir ramai-ramai, sebut Allah Ta'ala berzikir. Maka mereka tu dalam hati ingat Allah lagi. Dia tak akan cakap perkara sia-sia. Kerana apa? Kerana hati manusia berzikir. Tapi hari ini, siapa yang kata, ada kata-kata Imam Ghazali kata, yang kita baca kemarin, dia kata zaman dia kata zaman yang kalau kita cakap bab agama, orang tak mau dengar. Maknanya kalau kita cakap bab agama, jadi kita tak ada, orang tak mau dengar, jadi kita tak ada orang ni. Kita dah seorang ni nak cakap bab agama. Tapi kalau kita cakap bab dunia, baru ramai kawan kita. Ini lebih kurang lah begitu. Adalah kitab Minhaj Abidin. Ada zaman dia tu, dia tengok zaman dia, oh begini masyarakat dia. Zaman yang kalau kita cakap bab agama, orang pakat tinggal belaka kita, tinggal kita seorang.
Kalau kita cakap bab dunia, masing-masing kawan belaka kita. Kita kawan aku ramai kawan buat kita cakap bab dunia. Saya cakap bab agama ke, tak ada kawan lalu. Itu zaman dia, zaman kita dah tahu. Lebih kurang tu, lebih teruk ada tu. Jadi saya nak beritahu, sebab apa orang tidak bercakap tentang agama, orang tidak bercakap perkara baik, orang tidak cakap bab akhirat. Sebab apa? Nak cakap bab mati lagi. Kalau cakap bab mati, cakap bab mati lalu. Kalau kita cakap bab mati, kenapa orang jadi tahu dengar? Orang ini dia tidak bercakap perkara yang baik kerana kesannya adalah daripada hati yang tidak berzikir. Tapi kalau orang tu hati berzikir, memang dia cakap yang baik-baik saja. Maka ini kesan dia. Maka dikatakan bahawa kita disuruh, maknanya supaya ingat kepada Allah, banyak berzikir, baru kita selamat daripada cakap yang lara-lara. Baru selamat. Hatta kalau kita tidak berzikir pun, walau kita sembahyang, walau kita duduk majlis ilmu, walau kita sudah menjadi ahli ibadat pun, kita tak boleh dapat lari daripada cakap perkara yang sia-sia selagi mana kita belum lagi berzikir kepada Allah. Lalu hadis dia kata, dan seterusnya, bila ada zikir, ada majlis zikir adalah majlis malaikat. Majlis zikir ni majlis yang disertai oleh malaikat. Sebab tu kita perlu adakan majlis zikir. Saya bercakap dengan seorang syekh tu, dia tanya, ada buat zikir tak? Saya kata tak ada. Dia heran, lah kamu menyampaikan ilmu, kamu bawa ke mana anak murid kamu? Dia kata, mesti kena ada majlis zikir. Kamu memberi ilmu, mama kamu memberi lilin, tapi kamu tak hidupkan lilin tadi, orang duduk dalam gelap kot. Ibaratnya gitu. Kita berjalan, kita jalan, kita duduk dalam gelap, lalu beri lilin. Api tak beritahu apa? Jalan bawa lilin tak ada api, supaya tak beri lilin. Bahkan kalau kita ilmu tadi dihidupkan ilmu dengan melalui zikir. Kita belajar ilmu, bab sabar. Dalam bab ilmu bab sabar, bab tawakal semua. Tapi macam mana nak dapatkan tu? Ni hidupkan hati. Itu enjin dia duduk situ. Maknanya seperti kita ada sebuah kereta semua sudah cukup lengkap, tayar, rim, sport semua dah ada, aircon semua dah ada, tapi enjin tak start, tak bagus. Maknanya maka tidak ada manfaat juga. Maka dihidupkan hati tadi dengan berzikir kepada Allah, dan diadakan majlis zikir, dan dikatakan majlis zikir itu adalah majlis para malaikat. Kerana setiap majlis zikir itu akan ada para malaikat, dan malaikat akan berjalan-jalan sehingga dia jumpa majlis zikir, maka malaikat akan duduk di dalam majlis zikir. Malaikat akan turun bersama dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata majlis malaikat, sedangkan majlis lara dan lalat adalah majlis syaitan. Sehingga kan ulama mengatakan sesuatu majlis yang tidak ada menyebut nama Allah, sesuatu majlis yang tidak ada mengajak manusia berzikir kepada Allah, satu majlis yang tidak ada mengajak manusia menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis itulah majlis yang sia-sia. Saya kena ada mengingatkan manusia kepada Allah. Majlis itu mestilah mengajak manusia itu menyebut nama Allah, mestilah mengajak manusia itu ingat kepada Nabi. Kalaulah dia satu majlis tak bawa manusia ingat pada Allah, satu majlis tak ingat pada Nabi, ingat kepada siapa? Apa manfaat kepada majlis tadi? Maka dikatakan majlis zikir ini adalah majlis para malaikat, dan majlis yang tidak berzikir itulah majlis syaitan, kata pengarang kita ini. Maka pilihlah antara kedua yang manakah lebih diingini dan lebih baik, kerana seorang hamba itu akan bersama ahlinya di dunia dan di negeri akhirat. Kalaulah dia ini bersama dengan orang-orang baik di atas muka dunia, maka dia akan duduk bersama orang-orang baik di negeri akhirat. Kalaulah di atas muka dunia dia selalu berada di dalam majlis orang-orang yang buruk, maka dia bersama dengan orang yang buruk di negeri akhirat kelak. Maka demikianlah. Sebab tu dikatakan, kalau kamu nak tahu orang yang baik, dia akan berada di tempat yang baik-baik. Dia akan bersama dengan orang yang baik-baik. Dia akan berada dalam majlis yang baik-baik. Ini orang baik. Dah kalau tu macam mana tak? Majlis baik pun ada, majlis jahat pun ada. Maknanya majlis baik pun ada, majlis jahat. Ada dengan, kalau di Indonesia tu, kalau majlis zikir sampai ribuan orang, katanya kadang-kadang di majlis zikir ni tak mayam pun ada, tapi semua orang zikir, wah berzikir ramai-ramai. Maknanya ada juga begitu. Siapa dia kata dah, orang-orang curi
Kalau nak mencuri, tak boleh curi rumah ulama. Dia siapa gitu. Kadang-kadang sebab apa? Kalau ada pokok jahat-jahat ni, hok dok mayang ke apa-apa, dia pergi majlis zikir. Bila dia pergi majlis zikir, ada terkesan juga hati dia. Maknanya, kalau saya curi, kata rumah ulama tak boleh curi. Itu kesan dia berzikir. Lipa-lipa orang-orang ulama tu guru tak boleh curi, dia kata. Maknanya, itu dia ada kesan daripada berzikir. Katanya ni saya cerita, saya dengar seorang yang biasa pergi di Indonesia dan dia duduk majlis. Jadi dia jumpa orang-orang yang macam ni, dia kata dia pergi. Dia jumpa orang-orang yang pergi majlis zikir, tapi dia tak semayang, tapi dia saya curi, saya khianat orang. Tapi bila dia kata, kenapa kamu pergi? Dia kata, kita nak ambil berkat. Ambil berkat. Lepas tu dia pun pegang dalam hati. Ni orang-orang baik ni tak ada kacau. Mana kesan tu ada juga sikit-sikit banyak. Maka ketahuilah, majlis zikir ni majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disuruh pilih yang mana yang baik, maka duduklah dalam majlis zikir. Sentiasa ada dalam majlis zikir. Lepas tu kita nak hidupkan masyarakat kita dengan majlis zikir, biar duduk dalam majlis zikir akan rasa ketenangan di dalam hati. Kemudian mengingati Allah akan membahagiakan perzikir, rasa bahagia. Walaupun harta tak banyak, bahagia saya kesan pada zikir. Dan juga orang yang duduk bersamanya. Siapa-siapa yang duduk dalam majlis zikir, dia akan rasa bahagia. Yang duduk di dalam majlis zikir, sama ada dia memang berzikir, sama ada dia tak zikir, dia dengar saja pun duduk dalam, maka dia akan mendapat sama-sama kebahagiaan. Maka dia kata, inilah keberkatan yang diperolehi walau di mana saja ia berada. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, Allah Ta'ala akan beri kebaikan kepada dia. Hati dia tenang, dia pun merasa bahagia. Sedangkan orang yang lalai dan orang yang lara, sebenarnya hidup dia menderita. Walaupun dia ini harta banyak, walaupun dia ada pangkat, walaupun dia ada kedudukan, tetapi kalau dia tidak berzikir, hakikatnya dia menderita. Orang yang tidak berzikir, kalau dia kata dia tidak berzikir langsung, tetapi hati dia tenang, maka ini tidak dapat diterima rasanya. Sebab disebut dalam Al-Quran, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Zikirlah membawa hati yang tenang. Maka dikatakan di sini, orang yang lalai, orang yang tidak berzikir ni orang yang lalai. Orang yang tidak berzikir ni orang yang lara, hidup dia menderita. Menderita dengan kelalaian, dengan kelaraannya. Juga menderita juga orang-orang yang duduk bersamanya. Sebab itulah setengah orang-orang soleh, ahli-ahli sufi, setengahnya melarang jangan kamu duduk dengan orang yang tidak ahli zikir. Sampai begitu sekali. Kenapa dilarang? Jangan duduk bersama dengan ahli zikir. Kerana tidak mahu. Maknanya orang yang tidak berzikir ini lalai, tidak mahu bila kita duduk bersamanya sampai lalai. Sebab itu setengah guru musyrik ini dia tidak mahu berjumpa dengan orang. Setengah-setengahnya. Dia nak berkhalwah saja. Kenapa nak berkhalwah? Kenapa nak uzlah, nak asingkan diri? Di antaranya kerana tidak mahu duduk dengan orang yang lalai. Kerana apabila dia duduk dengan orang yang lalai, akan terkesan dalam hati juga. Kecuali bila orang yang lalai itu duduk dengan dia dapat memberi kesan kepada orang yang lalai, supaya orang yang lalai itu ingat kepada Allah. Sebab itu kita ni, kalau kita jumpa orang, kalau kita berkawan dengan orang, mesti kita tarik orang kepada Allah. Mesti kita tarik orang supaya ingat kepada Allah Ta'ala. Tapi bagaimana kita nak tarik orang supaya ingat pada Allah, takkan kita tak ingat pada Allah? Maka kita kena berzikir. Bila kita berzikir, baru hati kita ingat. Bila hati kita ingat, baru kita boleh ajak orang ingat pada Allah. Jadi kita nak ajak orang ingat pada Allah, kita pun tak ingat pada Allah. Jadi bila tak ingat, kita tak bercakap perkara-perkara yang mendatangkan kita ini ingat kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan juga zikir sambil menangis semasa berkhalwat. Ni menyelamatkan hamba dari penyesalan di hari akhirat. Orang yang banyak berzikir ni kurang penyesalan dia di negeri akhirat. Orang yang banyak lalai, kadang-kadang macam kita ini banyak menyesal dekat negeri akhirat. Semua majlis, tak kira majlis apa-apa, semua majlis yang tidak mengingati Allah Ta'ala sebenarnya akan membawa penyesalan di negeri akhirat. Itu dia. Semua majlis. Bayangkanlah kalau kita tidak buat majlis zikir, bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan hati kita?
Kadang-kadang kita duduk majlis ilmu 1 bulan, kita duduk majlis zikir 1 hari, kadang-kadang tak sama dengan 1 hari majlis zikir. Kesan dia begitu hebat sebenarnya. Kerana bimbang, kerana kadang-kadang duduk majlis zikir, majlis ilmu ni kadang-kadang hati boleh lalai lagi. Tetapi kalau majlis zikir ni majlis yang supaya ingat dah. Majlis zikir tu nak suruh ingat. Maka dikatakan bahawa semua majlis ataupun dikata setiap majlis kalau tidak ada mengingati Allah Ta'ala, maka majlis itu menyebabkan dia menyesal di negeri akhirat. Ya, majlis apa-apa pun. Kita buat majlis apa-apa pun, majlis itu ada ingat Allah tak? Majlis itu ada zikir pada Allah tak? Tidak ada zikir pada Allah, tidak ada ingat kepada Allah, kamu akan menyesal dengan majlis yang kamu ada dalam. Maka itulah di antaranya kita hendaklah sentiasa duduk dalam majlis zikir yang menyebabkan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kita sambung lagi akan datang mengenai kelebihan-kelebihan berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya ingin mengajak pada muslimin muslimat agar berzikir. Kalau boleh sebelum tu yang pertama beristighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Kemudian selawat pada Nabi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula 3 kali. Lalulah afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 100 kali. Kalau boleh amalkanlah 100 kali sehari pun paling kurang. Paling kurang. Paling banyak waktu masa ni kita suruh 200 paling banyak. Takut banyak-banyak sangat nanti jadi tak terbuat akan datang. Jadi saya menggalakkan agar muslimin muslimat mengamalkan zikir ini, kalau boleh diamalkan setiap hari, dan diharapkan juga macam malam besok kita ada buat lepas isyak berzikir. Lepas main isyak tu kita tu amal dengan zikir ni. Tu amal zikir ni, dan lepas pada tu kita buat program mengenai mengajak manusia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam esok diharap jemaah sekalian muslimin muslimat agar dapat hadir, kerana malam ini kita dah baca mengenai kelebihan majlis zikir lah majlis para malaikat. Moga-moga malam besok kita majlis yang disertai oleh ramai para malaikat. Kemudian nak